Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang Ustaz janjikan untuk kita sambung pelajaran kita bahagian yang kedua tentang mengenai haiwan. Baik, pelajaran ini adalah sesuai untuk pelajar tahun 5 yang mengambil peperiksaan UPKK pada tahun ini, insya-Allah. Baiklah, tanpa kita membuang masa, marilah sama-sama kita melihat dahulu apakah tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini. Tajuk bahagian yang kedua ini ialah bahagian yang kedua mengenai haiwan liar. Baiklah. Sebelum itu marilah sama-sama kita membaca bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pelajaran kali ini seperti biasa Ustaz akan ceritakan, Ustaz akan berbincang dengan kamu. Di akhir pembelajaran ini pelajar akan dapat mendengar dengan kalimah-kalimah dengan sebutan yang betul dan membiasakan perkataan-perkataan dan menggunakan perkataan itu dengan dengan penggunaan yang betul di dalam percakapan dan membaca kalimah-kalimah tentang haiwan-haiwan ini dengan bacaan yang betul dan menulis perkataan haiwan liar ini juga dengan penulisan yang betul. Mari kita tengok sama-sama. Baik, tajuk kali ini ialah tajuk al-hayawanatu al-muftarisatu ataupun kita sebut al-wahsyiyatu. Okey, boleh? Al-hayawanatu al-muftarisatu ataupun kita sebut al-wahsyiyatu, iaitu binatang-binatang ataupun haiwan-haiwan yang mempunyai taring atau mempunyai kuku yang tajam atau mempunyai ataupun yang binatang pemangsa. Contoh harimau, contoh lagi singa dan sebagainya. Baiklah, kita tengok, jom kita tengok apa dia. Okey, apakah gambar yang kita nampak di paparan slide sekarang ni? Baik. Ma hadha. Untuk bahagian kedua ni kita tengok ma hadha. Okey, gambar apa ni? Ini ialah gambar singa. Ini ialah gambar singa. Baik. Mari sama-sama kita sebut huruf yang kita nak bina, jadikan dia perkataan singa. Baik, bahagian yang kedua ini kita lihat. A, sa, dun. Jadi kita sebut dia sebagai asadun. Asadun. Asadun, singa. Singa, asadun. Boleh? Boleh dapat semua? Asadun, singa. Okey, bila kita sebut asadun, singa, maka asadun ini ialah singa. Asadun, singa. Baiklah, asadun, singa. Asadun, singa. Ya? Okey, asadun, singa. Baik. Al-kalimah ba'duha, al-kalimatul ba'duha. Okey, perkataan yang seterusnya ialah gambar apa ni? Harimau. Harimau. Baik, harimau. Cuba kita lihat apakah huruf yang pertama kita nak sebut dia dalam bahasa Arab. Na, min, run, namirun, 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 harimau. Namirun, harimau. Baik. Namirun ya'ishu fil ghabah wa kadzalika asadun. Apa dia? Baik. Harimau tinggal di dalam hutan. Begitu juga singa tinggal di dalam hutan. Ya'ishu.
Maksudnya ialah tinggal, hidup. Okey? Kalau dapat ke manusia, dia panggil ya'ishu fi Kuala Lumpur. Menetap di Kuala Lumpur. Bukan nak cerita harimau, nak cerita kepada manusia. Macam contoh kita kata, Ahmad ya'ishu fi Kuala Lumpur. Ya'ishu fi Malaysia. Contoh, Ahmad itu dia menetap di Malaysia ataupun menetap di Kuala Lumpur. Itu kita nak tengok perkataan yang kita ada dalam perkataan kita menyebut namirun, ya'ishu. Baik, kita pergi kepada perkataan seterusnya. Okey, yang pertama tadi asadun, yang kedua namirun, yang kedua namirun. Baik, gambar apa ni? Kulit dia ni, kulit dia keras. Ya, ada juga mereka mengambil kulit gajah ni dia buat dompet. Ustaz pernah ada dompet kulit gajah. Tak tahu nak ke mana dompet tu Okey, mari kita tengok sama-sama apakah gajah dalam bahasa Arab. Baik. Kita pergi satu persatu hurufnya. Yang bermula dengan huruf huruf fa. Huruf fa. Ya. Lam. Filun. Filun. Filun gajah. Boleh? Okey, seterusnya. Filun ialah gajah. Jadi macam mana? Gajah ialah binatang yang besar. Al-filu kabirun. Al-filu kabirun. Hadza filun. Ini ialah gajah. Okey, boleh? Seterusnya kita pergi kepada binatang yang badannya besar. Dia bermula dengan huruf dal. Du. Bun. Dia ada sabdu. Dubun. Apa dia dubun? Dubun ialah beruang. Beruang. Okey, kita pergi kepada ejaan dia yang betul. Dubun. Beruang. Okey? Boleh? Perkataan-perkataan ni untuk pelajar tahun 5, untuk IPKK tahun ni, sila hafalkan bahagian part yang pertama. Bahagian yang pertama tadi haiwan jinak. Kemudian bahagian yang kedua ialah haiwan liar. Haiwan ni kena hafal. Baik? Sebab nanti bila kamu hafal perkataan-perkataan yang macam ni, nanti bila ada slot untuk dalam kertas peperiksaan, biasanya dia buat pada kertas yang kedua. Kertas yang kedua, dia suruh kita bina perkataan. Bina perkataan daripada huruf-huruf yang diberi. Bukan bermaksud bila dia bagi huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf, 5 huruf, kita nak gabungkan semua menjadi perkataan yang dikehendaki oleh pembubal soalan. Tidak. Dia sebenarnya kalau boleh, bukan kalau boleh, kita mesti boleh buat apa jua jenis perkataan. Maaf. Okey. Kita buat berbagai jenis perkataan. Kita boleh buat perkataan yang kita kata daripada haiwan liar, haiwan jinak, ataupun perkataan yang kita kata tanya ataupun istifham. Boleh, tidak menjadi masalah. Itu dia. Dubun. Okey. Beruang. Baik. Seterusnya, ini dia. Kulit binatang ni juga bukan kita ya, manusia membuat beg. Beg. Dia ambil kepada kulit buaya ni, dia buat beg, dia buat dompet, dia buat tali pinggang dan sebagainya. Okey. Jadi ada yang dia buat untuk yalah Ustaz sebut tadi tali pinggang, beg, kasut, Ustaz tak pasti. Okey. Tapi kalau jenama krokodil itu memang ada.
Sampai ke baju ada, tapi dia tak ambil kulit buaya, dijadikan apa? Dijadikan baju. Tidak. Tak tahulah. Na'udzubillah. Ustaz tak apa, luar daripada pengetahuan Ustaz. Baik. Seterusnya kita pergi kepada ejaan dia. Yang pertama ialah ta. Dibagikan bawah jadi ti. Ti. Tim. Sa. Sa. Bila ada alif, dia jadi dua harakat. Tim sa. Tim sa. Tim sa. Hun. Hun. Bilha. Okey, apakah binatang yang sebut timsahun? Timsahun dia macam pedas sikit. Okey, timsahun. Ni dia. Timsahun maksudnya ialah buaya. Okey. Buaya. Timsahun buaya. Itu dia, timsahun buaya. Baik, seterusnya kita tengok lagi. Ini dia menjala. Okey, dia menjala. Dia biasa duduk dekat pokok atau tempat yang sejuk. Tempat yang sejuk, contoh dekat-dekat rimbunan pokok-pokok, semak-semak, semak samun. Ini namanya ialah ula. Apa dia ula dalam bahasa Arab? Fi lughah al-Arabiyyah naqul hadhihi hadha thu'banun. Ta su ain kita sebut dengan betul. Nutqan sahihan. Hayya nutqan sahihan. Ba. Bila ada alif dipanjangkan jadi dua harakat. Su'banun. Ayyuh, betul. Tepat sekali. Okey, su'banun. Cuba anak-anak sebut kat luar sana. Ustaz dah dengar? Apa dia? Ya, su'banun. Su'banun bermakna apa yang maksud su'ban? Su'banun maksudnya ular. Okey, kalau type dalam Google pun dia akan dapat keluar ular sawu. Jadi ular yang besar lah su'ban ni ya. Yang ini biasa duduk kat pokok juga. Dia kat pokok juga. Okey. Apakah binatang yang biasa jumpa ni? Ni kalau dekat jalan nak pergi ke Lestari Jaya kalau tak salah Ustaz, ataupun dekat jalan nak pergi Kurulangan ada ni ke ni. Okey, apa kita sebut dia? Dalam bahasa Arab kita sebut dia bila ada ra, kir. Sebut betul-betul. Kirdun. Okey, qaf dengan ra. Boleh sambung tak? Boleh? Ya, boleh. Jadi nama dia kirdun. Kirdun itu ialah apa dia kirdun? Kirdun ialah kera. Ini binatang-binatang yang kita sebut sebentar tadi. Maknanya dia ada lebih kurang ada 7 binatang. Jadi kita nak hafal dia, kita cuba hafalkan mula daripada ular. Okey, kalau awak nak susun, awak boleh susun juga ikut alif. Ikut huruf abjad pun boleh juga. Tidak menjadi masalah. Alif asadun. Ba tidak ada. Ta ada. Ta timsahun. Ta thu'banun. Lepas tu apa lagi? Jim ha kha dal ada. Dubun. Asadun. Timsahun. Thu'banun. Dubun. Lepas tu seterusnya ikut fa qaf lam mim nun. Okey. Filun, kirdun, namirun. Okey. Kalau rasa susah sangat, cuba hafalkan ikut lagu. Tak pun tak pandai nak nyanyi, apa yang penting kita nyanyi sahaja. Thu'banun, ular.
ulat, su'banun, timsahun, buaya, buaya, timsahun, namirun, namirun, harimau, 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 namirun, asadun, singa, singa, asadun, kirdun, kera, kera, kirdun, dubbun, dubbun, beruang, beruang, dubbun, filun, filun, gajah, gajah, filun. Okey. Siapa ingat nama-nama binatang ni ada disebut di dalam Al-Quran? Allah Ta'ala jadikan satu surah untuk perkataan dia sahaja. Ada tak? Ada. Cuba cari. Nanti cuba cari ada tak ada. Okey? Okay. Seterusnya kita pergi kepada banner ayat. Boleh? Kita pergi kepada banner ayat. Ayat yang kita cari hari ini ialah ayat yang biasa. Okey, kita tengok perkataan, kita tengok harimau. Tengok harimau. Baik. Apakah yang kita nak banner per ayat hari ini? Cuba banner ayat yang mudah-mudah. Okey, untuk anak-anak di luar sana, kita banner ayat jangan buat ayat yang panjang-panjang. Sebab kita takut berlaku kesalahan. Memadai kita buat ayat yang paling pendek. Contoh. Hadza asadun. Hadza asadun. Ini ialah singa. Hadza asadun. Asadun singa. Apa dia? Al-asadu malikun lil-ghabati. Al-asadu malikun lil-ghabati. Singa ialah raja di dalam hutan. Okey, dalam hutan singa lah sebagai raja. Okey, malikun lil-ghabah. Baik. Kemudian yang kedua ialah gajah. Besar tak gajah tu? Apa nama yang kita nak bina ayat dia? Ayat yang paling mudah. Ingat, dua perkara. Ayat yang simple tapi padu. Apa dia? Hadza filun. Hadza filun. Apa dia? Hadza filun. Ini dia. Al-filu kabirun. Gajah itu besar. Okey. Siapa dalam ni yang dengar Ustaz punya pembelajaran ni, dia jumpa gajah sebesar kucing. Kalau korang jumpa gajah sebesar kucing, WhatsApp kat Ustaz. Okey, hubungi Ustaz. Ustaz nak selfie dengan dia. Ustaz, ada Ustaz, gajah sebesar kucing. Ustaz nak selfie dengan dia. Kalau ada lah. Okey, gajah paling, kata apa, anak gajah pun dah besar. Ini kan pula bapak gajah. Okay. Okey, seterusnya. Thu'ban. Apa dia? Hadza thu'banun. Ini ialah ular. Okey, tengok. Tujadu thu'ban ala syajarati. Tujadu thu'ban ala syajarati. Terdapat apa? Ular terdapat di atas pokok. Okey, ular terdapat di atas pokok. Itu pada kebiasaannya lah. Okey, mungkin ada ular duduk dekat tempat lain, itu kita tak tahu. Tapi ayat yang paling mudah kita sebut sini, ular di atas pokok. Tujadu thu'ban ala syajarati. Okey. Saya rasa sekadar itu sahajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita sudah tamat. Kita sudah belajar tentang yang pertama, itu episod yang pertama, bahagian yang pertama kita belajar tentang haiwan yang jinak, dan kali ini kita menghabiskan pelajaran haiwan kita, iaitu haiwan liar. Baiklah, naktafi bihadzal qadar, insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi dalam tajuk yang lain. Jangan lupa bersama saya Muallim Ujaz, Muallim Ujaz.
Sebelum tu marilah sama-sama kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga berjumpa lagi. Ma'assalamah.